Okay, Assalamualaikum. Good evening. Right. Okay, pada yang belum mengenali, saya Nurul Yakin. Saya I'm a doTERRA wellness advocate. Okay. Saya buat session ni. Okay, I'm doing this session part of my Silver Club ni program. Silver Club ni is a program by HQ yang that I am required to do 4 sessions actually. Sebulan I have to do 4 sessions. Tapi I do 8 lah. So seminggu 2 kali. So every Tuesday and Friday I ada class. So this is the second last. Last one is EO and Kids hari Jumaat ni. So bulan depan kita akan keluar jadual baru. Oh god, esok I kena siapkan jadual. Malam ni I fikir. Okay, if you have any class or any session or topics that you want me to repeat, boleh type dekat chatnya ni. Kalau ada new topics nak we go through ke apa ke, selain daripada yang you guys dah mention last week, boleh tulis dekat chat lah. Nanti I will selit-selitkan kat mana yang mampu. Okay, so sama juga next month kita akan buat every Tuesday and Friday 9:30. Okay, alright. So kita akan jangan yes, EO for men ada. Okay. Dah tulis dah. Okay, so we're going to start. Sorry. We're going to start. Share screen dulu. Mana ni? Banyak buat kerja tadi. I buat kerja. Oh, sebelum I terlupa. Saya stop share kejap. I nak ambil gambar dulu. Okay. Ramai-ramai. Okay. Screen. Okay, share screen. Okay. Participant. Bagi semua orang masuk dulu sebelum kita start. Okay. Okay. Alright, hari ni kita akan buat EO and pregnancy. Kita akan start daripada starting to get pregnant sampai lepas pregnant sekali dengan newborn punya care. Okay. Siapa yang pregnant angkat tangan? Okay. So tapi kalau tak pregnant pun tak apalah. Macam kita tengok nanti boleh tolong kawan kan. Alright. So first of all, how to use the oils safely. Okay. Lagi-lagi dalam keadaan biasa pun siapa yang tak pernah langsung guna EO kat sini? Takut pula kan ada yang tak biasa guna EO kan? Ada tak anyone yang tak pernah try any EO, bukan doTERRA je lah, any EO pun? Okay, boleh use the chat sessions ataupun kalau you nak unmute pun boleh. Alright. Kalau okay, I assume semua orang dah biasa guna EO lah kan, ataupun pernah guna. So what you have to do with oils in a daily basis sekalipun, in a normal situation sekalipun, kita kena always dilute the oils. Okay. And then kalau you are pregnant ataupun is for kids ataupun untuk orang tua, it's even more. Okay, nanti kita tengok kenapa you kena dilute lebih masa you pregnant. Okay, so cara nak guna EO ialah sama ada dilution
topically, okay, topically you dilute and apply, ataupun aromatically, boleh. Kalau dekat, even doTERRA actually diorang allow injection for pregnancy, tapi dia bukan injection as in oils, dia injection as in supplements. Okay, supplements yang kapsul-kapsul tu, bukan supplements oils yang kita buat veggie caps yang makan, tak. Tapi dia LLV, digestive tabs, okay, all the supplements yang diorang jual yang tak ada dekat Malaysia. Faham tak? So I will stick to no injections to untuk pregnancy lah, to be on the safe side lah kan. So tapi kalau you nak makan macam drops ataupun beetlets, kalau rasa tak sihat, I think that's fine lah. Tapi not in the first trimester. Okay, so sebab I pun makan juga masa tu, masa I pregnant 2 years ago, I did take some drops sebab sakit tekak atau sakit perut. Okay, okay. So itulah EO, kita boleh guna aromatically, it's safe, okay, safe, and it's also safe to apply. Okay, tapi lagi satu yang I baca and diorang akan tekankan is always important to use only pure therapeutic grade oils. Okay, so apa yang you kena guna tu is doTERRA lah. doTERRA offers you the best therapeutic grade oil. So tu memang number 1 lah in safety, okay. Alright, so next is the basic 10 oils. Macam I cakap selalulah, basic 10 oils ni memang cukup untuk kegunaan harian, even as you are pregnant, and also bukan untuk get pregnant dia require specific oils, tapi when you are already pregnant, you can use these 10 oils enough, and sampai ke daily, sampai ke postpartum, enough lah. These 10 oils are enough to support. Okay, so macam lavender, peppermint, masa pregnant boleh je guna peppermint. Okay, all these oils are safe, kecuali deep blue not really okay masa awal-awal, masa first trimester, not really first trimester, I think sampai 8 weeks macam tu kot, tapi usually it's like first trimester lah kan. So not advisable to use deep blue masa first trimester. Okay, all the other oils are safe with dilution, including wild orange. Wild orange ni sebenarnya it is safe for all times lah, including baby, including newborns. Okay, okay. So next one, ni best ni lah ramai orang nak ni. Okay, ada kan? I know some of you are trying to get pregnant. How about hot oils macam oregano and thyme? You can use them with dilution. Boleh. Okay. Okay. Nanti kita cerita pasal early pregnancy. Sekarang ni nak how deep blue rub, sama juga Amal. The early stage tu, try not to use it lah, especially around macam waist and tummy area tu. Kalau kaki ke situ okay je. Sebab dia ada blue tensi ke, ada one of the oils tu dia macam induce uterine contraction, dipanggil macam tu. Okay, alright, sekejap I rasa macam ni sikit. Okay, so there are 4 ways essential oils EO can support fertility. Sebenarnya dia tak ada satu oil yang macam mana nak cakap, dia tak ada satu oils yang memang kau pakai ni memang kau pregnant, tak ada. But you can use oils to be healthier. Okay, to get healthier, and
and to balance your hormone, untuk reducekan you know when we talk about reducing toxic, there are certain things in those products yang hormone disruptors dipanggil. So benda-benda tu kalau kita buang gantikan dengan yang lebih natural, okay, yang tak ada all these nasties, so hormone kita lebih balance. So peluang untuk get pregnant tu is higher. Okay, alright. So first of all, ini I rasa memang macam mana, the one thing that can get macam one part yang memang boleh macam instantly get pregnant lah kot. That's what happened to me lah. Stress reduction, okay? So you use the oils to reduce your stress. And then to help with anxiety, with your cortisol level, you and your husband lah. So use the oils to get that stress level down. Sebab macam I dulu, the moment I don't have that stress anymore, that's the time I get pregnant. Padahal dah trying a few months, I think dekat setahun lebih jugalah I've been trying, and then that month tak ada tak apalah. Okay, tak apalah Liana. Untuk you pun salahnya je. Okay, so for a few years, hampir setahun lebih lah, I've been trying TTC sebab masa tu Kak Ik dah 3 years old plus. So I've been trying tapi tak lekat juga sampailah he's about 3, almost 4. Almost 4 macam tu. So sebab dah tak berapa nak muda kan, so cepat-cepatlah sikit kan tambah anak. So tapi that month memang terus bila dah tak ada stress tu terus pregnant. Itulah. So dah tak ada stress kan, dah tak ada beban di kepala. Terus lekat. Okay, so that is one thing. So you have to really manage your stress level. Buat macam mana tu? I berhenti kerja. Okay, so dah tak ada berhenti kerja, tak ada stress lah. So bolehlah pregnant. Sebenarnya tak plan pun untuk get pregnant at that time. Tapi dah pregnant, so nak macam ni ada rezeki. Okay, so secondly, macam saya cakap tadi, reducing toxic load and cellular support. Cellular support ni frankincense lah. Okay, use frankincense untuk macam you surround yourself with natural stuff yang tak mengganggu kehidupan you. Okay, tak mengganggu your system. Alright, so selain daripada tu, of course lah, jaga makan, jaga your sleep, your health, okay, your exercise, semua tu memang of course lah. Tapi benda-benda ni pun it helps, okay, jaga makan tu especially lah. Kalau dalam group my no sugar challenge tu, kalau ada orang announce dia pregnant je, kita orang semua gagal cari kek. Macam tu lah. So yes, siapa yang have been trying very hard, you can also try looking into the no sugar challenge, no sugar lifestyle. Okay? Okay. So ni lagi satu is sama juga gut microbe support. Okay? So peppermint oils for your stomach upset. Tapi I feel like macam it's more for you jaga your pemakanan. Okay, macam no highly processed food, tak benda-benda yang clean, okay. Macam kita cakap hari last week lah kan, kita cakap pasal women wellness tu kan. Okay, clean food, quality food, how much quantity and how frequent. So jaga benda-benda tu, you will be healthier and you will welcome the baby healthier. Okay, alright. So
hormonal balance ni pun lagi satu lah. Okay, kat sini dia tulis the most recommended single oil for this is clary sage. Yes, clary sage is one oil yang one of the main oil untuk macam it helps to it helps to macam bagi womb tu sihat. Okay, it prepares the womb. And also which may helps balance estrogen which is what you want when you want to get pregnant. Okay, so Clarica, balance, and also sandalwood for men. So boleh, tapi sandalwood mahal lah sikit kan. Nanti kita cari apa oils yang boleh ganti sandalwood. Tapi I rasa macam in this case memang all the expensive oils lah, clary sage, rose, neroli. So yang I duk baca lah, tapi for men memang sandalwood comes up a few times. Okay, alright. So ni are the 4 ways essential oils can support fertility. So it's not really like you kena pakai clary sage hari-hari, tak. Tapi it's more of all around you. Okay, alright. So ni cerita pasal clary sage. Okay, so clary sage ni memang kerja dia untuk balance your hormones. Okay, memang dia one of the best oil for hormone balance lah. Okay, so this is how you can use every day. Okay, so I tengok ni I copy paste daripada this website. And dia memang I rasa macam dia punya ni memang betul-betul doTERRA punya website yang approve lah, doTERRA approve website. So that's why dia boleh tulis benda-benda macam ni. Okay, so combining clary sage with geranium may be more effective in helping regulate hormones and can also strengthen the lining of uterus. This one, I don't know whether it works or not, tapi I did use sebab I have that problem of macam my cervical incompetence kan. So I guna lah, tapi I tak guna banyak sangat sebab I takut clary sage tu tak boleh guna masa pregnant. Okay. So kat sini bercakap and it may not be appropriate to use these essential oils once you are pregnant. So essential oils yang memang betul-betul tak boleh guna masa pregnant is clary sage and jasmine. So kalau you nak guna ni, you have to be very careful lah. Once you dah start conceive je, you dah positive, you kena terus stop using it. Sampailah, you kena simpan sampailah 36 weeks, 37 weeks, some of the reading I did. Okay, so best oils during pregnancy. Okay, ada lagi questions tak? I rasa macam okay lah. So once you dah get pregnant, awal-awal tu mestilah morning sickness kan. Ataupun apa je, itu je lah, tak lalu makan ke kan. So masa ni your best oils is all the citrus oils. Okay, masa I dulu, I use the inhaler. Allahu Akbar. Ambil itu. Okay. Inhaler macam ni. Okay, inhaler tu kan. Because okay to use clary sage or Clarica. Boleh, tapi dia kena guna untuk balance hormon dia lah. Tapi dia kena cari juga benda-benda lain yang natural, macam apa yang hormone disruptors yang lain yang dia ada guna tu. So all those kena eliminate. So then guna clary sage. Macam tu. Okay. Boleh guna. Tapi dia kena cari juga penyebab dia tu. Okay. Alright. So this is inhaler. Kan, you letak dia punya yang macam cotton wick tu kat sini, lepas tu you drop the oils and then masuk dalam ni, tutup, lepas tu you dah terus boleh guna. Okay, so
inhaler ni memang sangat work lah. Bukan saja work, it's like a savior for me. Sebab masa tu I really love lime dengan eucalyptus punya smell. So I pakai tu, I ada banyak sangat inhaler ni. Saya ada 3 ke 4, I put it everywhere. Like bawah bantal, dalam handbag, dalam kereta, dalam poket. Okay, merata-rata bawa. So it is like life savior lah. Tapi I memang bukan jenis yang muntah. Banyak-banyak tu tak. I lebih pada pening and rasa mual lah. So it helps a lot. And memang kebetulan hari tu ada sekali tu my friend pregnant and kita orang pergi pasar. And kebetulan ada lime dalam my phone dalam my bag. Lepas tu tapi tak ada inhaler, so I letak je dekat tudung dia and dia macam tu. So macam membantulah, at least she can go through that shopping trip tu dengan I. I dah cakap dah, you okay ke nak pergi pasar ni? Kan pasar kan bau busuk macam-macam kan. So macam dia kata okay nak kena beli barang juga anyway. So macam okay lah, tak apalah, kau nak pergi jom lah kan. Tapi itulah, I dah agak dah. Okay, so another thing I use a lot is Digoxin. Macam ni I dah cakap banyak kali lah, masa pregnant Digoxin yang 15 ml tu habis sebotol sebab I duk dilute and roll on me every day sebab my heartburn tu sangat teruk. So lagilah masa I dah 7 ke 8 months macam tu, dah start bulan puasa. So my heartburn memang kau punya pukul 5 petang tu yang macam sakit gila. So it helps macam I dah tak boleh, kalau dah kena sapu memang tak jadi. So I know that in the morning lagi I dah start sapu every day. Lepas tu I sapu every day lah. So I watch what I eat juga. Pregnant dulu I boleh sebab betul-betul dengan you. Itulah. I merasa lah sekali tak guna EO dan second time guna EO. Tapi it's so different lah. I tak tahulah nak cakap, entahlah nak kata ada so much difference ke apa ke. Tapi masa first pregnancy dulu, masa yang tak guna EO semua tu, I was very careful. I was very in a safe mode macam tu. Tapi masa yang second one tu I dah belasah je, banyak dah macam aku langgar je semua kan. So tapi I had a lot more energy lah sebab masa I first pregnant tu ya Allah, pergi check up pun balik dah terlentang dah. Jangan cakap balik, esok ni pun tidur je. Macam tu lah. So yes, tapi no leg cramp. Heartburn tu ada tapi inilah. Tapi tu masih ada, tapi is more well controlled lah. I berjaya jugalah puasa banyak hari. I tinggal macam tak sampai 5 hari macam tu lah. Okay, so and then swelling. And lagi satu, I berjaya control sugar satu. Sugar yang jangan cakap lah aku, bukan sugar, insulin level kan. I berjaya control that one. Sebab masa first pregnancy tu memanglah makan tak jaga juga. Sama je lah. Tanya Kak Izam, I pregnant, I pergi Kia, duk minum air soda. Kak Izam, kau ingat tak? Duk minum kan, air dia kan free flow kan. I duk ulang banyak-banyak kali. Kak Izam tengok, kau ni tak apa ke? Macam tu lah. Okay, masa tu tak belajar lagi no sugar. Aku dulilah lantak aku nak minum. Okay, tapi masa tu memang I punya insulin level yang masa buat test apa semua tu memang cemerlang lah. Cemerlang sangat-sangat. And masa first, you imagine I duduk rumah tak buat apa-apa, nothing. Tapi my
my blood pressure masa hujung-hujung first pregnancy tu tinggi. Sampai doktor was very alarmed lah sebab I dah had macam miscarriage semua tu. So masa second one tak ada apa pun, I sihat saja. Tak ada, nothing. All my blood pressure okay, my sugar level pun okay, semua okay. Berat naik pun macam gradual, cantik lah, cantik je semua. Okay. Okay. So tak ada. And then cramps, yes, masa first pregnancy sangat teruk cramp. Masa second pregnancy, I banyak pakai magnesium oil. Masa tu tak kenal lotion lagi. So I pakai magnesium oil. I campur dengan cypress and lavender. I hari-hari I sapu. Memang hari-hari I sapu. I sapu dekat pinggang, dekat betis. Memang rajin lah, rajin sapu. Okay. So, and tu memang tak ada cramp langsung, tapi kalau macam ada sikit-sikit rasa tu pun I cepat-cepat sapu and it's like macam mana? Macam tak ada lah, tak ada. Lepas tadi pregnant oil ni sapu dekat area mana? Kalau depends on pregnant oil, kalau you sapu dekat betis, untuk swelling and cramps tu sapu magnesium oil dengan cypress and lavender. Okay. Sapu dekat betis dengan dekat pinggang, kat belakang. So you tak akan dapat, and tapak kaki lah selalunya orang kata, tapi I sapu kat betis je. You takkan kena cramp. Okay, that cramp tu memang tak ada langsung. Memang second pregnancy tu tak ada. Okay, macam masa I first, macam dengan Kak dulu first pregnancy I, macam selalulah terjaga tengah-tengah malam sakit. Cramp tu, jerit-jerit sakit. Okay, masa tu memang manja lah. First time kan. Okay, so swelling pun tak ada. I banyak guna aromatage, cypress. Pinggang boleh you dilute, must dilute. Okay. Lagi satu I nak cerita pasal dilution. Okay, the moment you get pregnant, you dah tak boleh guna adults punya dilution, which is 10 drops to 10 ml. I selalu cakap you guna toddler punya dilution, which is kenapa? Satu, your blood circulation sangat lagi banyak, macam lagi frequently kan. So and then your smell punya sense macam heighten. So you akan jadi lagi sensitive to smell. Okay. So itulah I cakap, masa mula-mula pregnant tu you drop the usage to toddler punya ratio, which is 3 to 5 drops in 10 ml. Separuh lah lebih kurang. Okay. Okay. So kalau orang tanya macam soalan lain, apa oils yang tak boleh guna? Clarisage dengan jasmine. Oils yang lain you tak boleh guna is any oil yang you rasa tak selesa. Okay, macam I dulu, I tak ingat lah, tapi ada satu oils tu yang I tak boleh guna. Okay, ada satu oils tu yang I tak boleh guna. Sampai bila kena guna kids dilution kak? Sampai second trimester at least. Sampai bila dah macam okay sikit tu boleh guna. Okay. Second and third trimester up to 10 drops. Tapi jangan lebih lah, jangan banyak-banyak lebih. Okay. Alright, so ni, sekejap okay. So kalau rasa sakit kepala, headache, macam biasa lah. All the oils boleh guna macam biasa, tapi these oils are really helpful for emotions. Okay, balance memang banyak guna juga. Lavender, and then backache, copaiba. Copaiba tak ada lagi masa tu, tapi sekarang ni boleh lah pakai copaiba. Okay, leg cramps, macam saya cakap tadi, magnesium oils campur cypress dengan lavender, sangat best.
Okay, Immortel is a blend. Helichrysum and lavender is a single oil. So boleh je guna mana-mana. Dalam Immortel dah ada Helichrysum dengan lavender. Tapi I tak pakai Immortel, mahal sangat. I pakai Frank dengan geranium. I guna lotion, doTERRA ada satu unscented lotion which I really love dia punya texture. And I add geranium dengan Frank and sapu everyday lah dekat perut. Memang perut tak ada stretch mark. Dekat peha lagi banyak stretch mark di perut. Okay. Alright, ada lagi tak nak tanya pasal masa pregnant? Okay. Ada lagi tak masalah pregnancy? I rasa macam duk fikir apa lagi masalah pregnancy. Tak ada dah kot. Yang lain sama je macam daily life lah. Macam energy, macam headaches tu kan. Sama je. Alright, tapi ni you memang kena start daripada awal. You kena sapu everyday, rajin-rajin sapu. Memang tak ada sapu lotion lah. Masa pregnancy yang first tu, I guna almond oil. Tak ada EO, masa tu tak kenal EO lagi. I guna almond oil je. Mula-mula beli almond oil L'Occitane. Mahal sangat, tak mampu dah nak bayar. So I beli, mahal lah, masa tu mahal gila kot. Lepas tu I beli dekat iHerb. Berapa RM25 kot sebotol. Masa tu memang I sapu almond oil je. Tak ada EO pun. Tapi lepas dah kenal EO tu, I guna EO lah. I guna Frank dengan geranium. It helps lah, it helps a lot. Dia sebenarnya bukanlah kita kisahkan sangat dengan stretch mark tu. Kita tak tahan kalau dia gatal. Dia start stretch tu kan dia ada itch dia tu. Yang tu yang tak tahan sebenarnya. Betul tak? Can. Okay, ni helpful oils during birth. I nak cerita pasal natural birth. Bukanlah, I mean pasal natural birth lah. You know, vagina punya birth. I tak boleh sebab I dua-dua Caesar. Okay, anak I dua-dua tak nak keluar. I pun tak tahu kenapa. The first one, masa call 8, memang plan Caesar. Jadi dua-dua pun plan. Cumanya first one tu sebab dah 37 weeks macam tu, doktor suruh je. And I suruh je terus Caesar. Yang Hana, we waited until 40 weeks tapi I tak ada rasa Braxton Hicks ke apa ke, semua tak ada. Tak ada perasaan langsung nak beranak tu. So doktor tak nak tunggu dah because of my history semua. So dia macam Caesar je lah. Okay, so tapi even that so pun I did have ni lah 3 kali emergency. I plan semuanya elective. So elective Caesar. So even Caesar pun I ada my own oils lah before I pergi tu. Okay, before I bawa all the oils prepared lah masa I nak bersalingkan Hana tu. Okay, so I macam for those yang merasa natural birth, normal birth, okay, you boleh guna Deep Blue dengan lavender with fractionated coconut oil, sapu. This is also ni apa? Ini Joyful Morning. I ada satu balm, Calm Mama Balm. Okay, yang tu I ada selalu bagi, dia dalam macam ni lah. I selalu bagi dekat Dr. Zarina punya Camber session. Yang tu, diorang selalu guna, I ajar guna masa 36 weeks above lah. Bila start sakit pinggang semua tu kan. Yeah. Okay. Yes, that's why it's induced contraction. Sarah hidup pakai. Sarah, you lah yang pergi, yang sampai dah 6 cm baru sampai ke hospital tu tapi you relax je kan? Was it you? Ke Sarah lain? Betul lah. Okay,
So yes, Calm Mama Balm tu sangat best lah. Actually I duk pakai juga sebenarnya. Uh, ah, it is really calming and you boleh guna 36 weeks and above untuk massage. Okay, so bila dah start rasa contraction apa semua tu kan, rasa sakit pinggang, sakit belakang, sakit bahu, so you dah boleh guna that one instead of guna oils sebab dia macam dia stay on the skin lama kan. So you senang nak massage. Kalau oils dia cepat serap. So you keep on sapu. Nanti macam banyak lah pakai oil you kan. So sorry. Kenapa hari ni penat kot. So you bila macam tu you macam dia lagi efektif lah untuk kita massage. So kalau guna fractionated coconut oil ke apa ke, sebab dia kan cepat serap dalam kulit. So dia kurang efektif untuk massage. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Okay. Ataupun if you don't want to use a balm, you boleh guna carrier oil lain macam almond oil atau avocado oil atau jojoba oil. Okay. So oils yang ni dia lebih likat, dia pekat sikit. So dia taklah cepat sangat serap. So bolehlah massage. Okay. Alright. So yang ni I buat Balance and Wild Orange. Okay. I pakai sebelum masuk OT. I pakai sapu kat dada semua tu. I sapu kat belakang telinga. Castor oil coconut. Boleh castor oil pun sangat likat. Boleh sampu dengan coconut oil. Okay. So aroma touch, I tak apa suka sangat dia smell. So tapi I guna Balance, Wild Orange, lavender, geranium. Okay. Masa Clary Sage tu, bila dah 36, tak payah tunggu 36 weeks kot. I duk pakai lah Clary Sage tu daripada 35 weeks ke 30 weeks macam tu. Tapi tak juga contraction. Tak ada. Tak ada contraction. Tak tahulah kenapa Hana tak mau keluar. Okay. So you boleh gunalah Clary Sage tu, sambung balik guna since daripada kan dah beli masa sebelum get pregnant. So now boleh sambung balik guna Clary Sage and boleh continue sampai ni lah postpartum. Itulah you boleh tunggu. Amal you tak ada history kot, so your doktor boleh tunggu. I kan dah panjang history I kan dah tebal. File dah tebal macam tu. So doktor tak nak wait for it lah. Tahulah budak-budak ni shock kot dalam perut. Caesar juga. Itulah. I rasa macam tak ada contraction. I rasa macam hari-hari kot I pakai Clary Sage dekat ankle. Dengan I sapu kat perut. I sapu kat peha tu kan. Celah peha tu. Dekat peha, dekat panties line tu kan. I sapu kat situ. Sampai ke atas. Kan. Tahu pula. Itulah, tapi tak juga contraction. Tak ada, tak rasa apa. Okay, alright. So last masa postpartum, I rasa I enjoy sangat. Tapi I memang suka berpantang. Tak ada contraction or potential tinggi. Tak ada, Fatihah. Tak ada langsung. Tak ada rasa apa. Bukan I rasa contraction, I rasa tak sakit. Tapi I tak ada rasa contraction tu langsung. Bila masa 36 weeks, I dah pergi buka my Circulage. Masa tu kan diorang dah start buat yang test yang nak ukur contraction tu kan. Diorang test tu. Nurse tunggu je dekat sebelah tu. Dia kata, ni ada ni. Tak rasa ke? Tak. I tak rasa apa. Tak ada. Braxton Hicks pun tak ada. I last rasa contraction was masa I miscarriage. I tak rasa apa. Serius tak ada rasa. That was, I tahu perasaan dia sebab I pernah rasa.
Masa I miscarriage tu, I rasa contraction for 6 hours. Nak keluarkan baby yang besar tapak tangan. Tapi lepas tu I tak rasa langsung dah. Masa COVID pun tak ada. Tak ada. Masa COVID I ada rasa sikit-sikit. Macam keras kat perut kan. Ada. Dengan Hana langsung tak ada. Okay. Dahsyat tak dahsyatnya budak tu. Okay. So this one kulit tebal. Kulit tebal lemak tebal. Tapi orang duk cakap I kurus masa pregnant. Itulah tak rasa. So tak tahulah, tak apalah, dah selamat pun bersalin. Right, so masa pantang, I rasa macam the best lah, the best time to use oils and memang sangat luxurious. Perispray tu buat dalam FCO ke? Yes, dalam FCO. I buat FCO. I dah standby dah perispray ni. End up taklah spray kat perineum, spray kat perut juga. Okay. Alright. So yang ni Claricum, Geranium untuk hormone balance lah untuk ni. Alright. And for anxiety, if you have any problem. Lagi satu I suka perispray tu untuk apa? Untuk perineum. Kan kalau bersalin normal, nanti kan kadang-kadang some people akan koyak dan kena jahit. So boleh guna spray. Ingatkan peri-peri. Itu ayam peri-peri, Nandos. Okay. Okay, so this untuk perineumnya ni lah. Kalau ada ni. Kalau you scissor, you boleh guna juga untuk your scar. Tapi bila dah ni. Ya Allah. Okay, bila dah buka dah baik, okay boleh ni. Boleh substitute lain ke? Oh bagus, Amal dah jawab. Boleh guna Immortel. I ada satu helichrysum roller yang touch nak jual. Siapa nak? Ada satu je. Okay. Bel lagi bijak redeem. Bagus. Okay. Helic boleh belilah bila dah ada baby tu kan. Boleh beli Helic lah. Okay, cik sikit. Best lah Kak Izam. Kau ni semua busuk. Apalah kau ni. Nanti kita cari apalah emosi yang terkumpul tu. Okay, so one of the best way I guna EO ialah massage oil. I masa pantang Hana tu I ambil CL. Alhamdulillah lah ada rezeki lebih. Aku menabung, okay. Pakai duit doTERRA. I ambil CL for 30 days and I ambil yang urut setiap hari. So sebab apa mula-mula ingat nak urut 4 kali seminggu. Lepas tu setankan semua itu. Aku nak dia urut hari-hari sebab nak pakai EO banyak. So I buat dalam botol besar 250 ml yang pakai pump tu. Okay. Dia punya carrier oil, base oil. I have a friend who is a therapist. Okay, diorang pun sebenarnya jaga orang pantang juga. Hazwani dengan Dayah tu, diorang pun jaga orang pantang. Diorang massage juga orang pantang. And even daripada ni lah pregnancy sampai ke pantang. Prenatal lah sampai postpartum. Tapi diorang jaga pantang je. Diorang jaga massage dengan tungku apa semua tu je. I tak nak. I nak masak mandikan baby, jaga baby semua. So I ambil CL. So diorang datang buatkan I punya massage oil sahaja. So masa tu I dah cakap lah, I tanya siap-siap nak guna carrier oil apa kan. Dia cakap tak apa, dia bawa. So I tanya juga apa dalam tu, dia guna VCO ataupun dia guna VCO, castor oil
dengan apa guna lah, aku dah tak ingat dah. Kesimpulannya dia ada 3 oil lah. Satu yang paling ringan, lepas tu ada lagi 2 yang lebih berat. Macam VCO tu paling berat lah. Castor oil lagi berat daripada VCO. Berat ni means dia punya kelikatan dia. Okay, so dia guna 1/5, 1/5 dan 3/5. Dia punya ratio dia. Okay, so tu yang paling best lah. Yang paling best dia pakai. Dengan fractionated coconut oil. So 250 ml tu habis dalam castor oil reduce stretch mark juga, betul, yes. Okay, so kenapa kena macam tu, lebih serat atau mudah urut? Lebih mudah urut sebab dia macam saya cakap tadi lah, bila FCO saja dia cepat serak. So bila nak urut kan dia lalu 3-4 kali, 5 kali kan, banyak-banyak kali kan tempat yang sama. So dia nak glides tu. Memang orang ACL yang jaga air tu dia cakap wangi lah and sangat best. Minyak air tu sangat best. Okay. Tapi EO yang dalam tu I guna ni je lah, geranium. I letak marjoram, fennel. Okay. Buat I guna balance. Lepas tu baru dia tak best, tu I tambah wild orange, suka hati aku je. So bila habis 200 ml tu I tukar lagi. So EO tu I letak sendiri. I pilih je EO apa yang I nak. Okay. So I ada juga gunalah clary sage, macam-macam lah I guna macam-macam. So 30 hari 3 kali buat botol tu. So dia dah ready a big bottle lah for me. Yang the carrier oil tu. Lepas tu I tambah je EO. I buat tambah EO. Sekejap je, tak kacau pun. Tapi best lah main EO kan masa tu. Okay, so lagi untuk baby of course ada massage oils juga semua, nanti kita tengok. Okay, so postpartum apa lagi nak tanya pasal ni masa ni? Pasal milk supply fennel tu yes it works, tapi janganlah pakai hari-hari. Dia memang menambahkan susu tau, and dia juga memekatkan, and which can make you macam tersumbat tau. So very dangerous. Banyak. Total dekat 50, 60 drops, 70 drops macam tu. Banyak kan? Tapi bukan pakai satu hari. Block dark, yes. Sumbat kau kat situ kan. Okay, and I rasa. So first one, I gelabah sangat sebab masa COVID dulu, I taklah senang banyak sangat susu. I ni bukan jenis yang banyak susu tau. I jenis yang susu tu sentiasa ada je. So I kena rajin pump sebenarnya. Tapi kan dah pemalas namanya. So I pun pakailah fennel ni banyak-banyak masa first week tu. Kau demam seminggu. Taklah seminggu, 2 hari I demam. Okay, sampai I terpaksa guna peppermint. I kena sapu kat breast. I urut. Masa tu, lepas tu I pump. Masa tu barulah susu keluar sangat-sangat banyak. I terpaksa pakai peppermint kat breast. Macam CL tu urut lah. Dia urut pakai, memang demam lah. Tungku, urut semua. Baru guna pump. Masa tu banyak lah keluar, memang satu dekat 5 ounce ke macam tu. Padahal baru seminggu kan, dah 5 ounce lah. Macam melampau lah. Lepas tu dah insaf lah. Lepas tu dah tak pakai banyak dah fennel. I rasa it's a combo juga sebab minum air kurma tu kan. So memang kau I tak boleh minum air kurma tu yang fresh, baru buat, baru masak, minum, tengah suam-suam tu, yang tu paling efektif. Lecithin tu untuk apa? Untuk legakan block dark. Kalau you block, selalu ada
macam masalah block tu, boleh makan lecithin tu. Okay. Alright, ada lagi tak masalah lain? Crack nipples, boleh guna Immortal, boleh guna Lavender, boleh guna Correct X. You boleh guna Correct X and then sapu lepas menyusu lah. Lepas tu kalau nak ni just lap je. Lap je. Okay. Alright. Ada lagi tak? Immortal kena cuci balik ke? Macam kena lap lah. You kena lap. Tak nak ada residue of oil masuk kat mulut baby. Nanti dia rasa lain. Nanti kau tak sedap pula susu dia. Sian dia. Okay. Nanti dia tak nak minum pula. Lepas tu dia mogok pula tak nak breast. Lagi you pening. Okay. Lap je. Tak payah basuh pun. Just lap je pakai napkin ke apa. Alright. Okay, I rasa tu je lah kot untuk pregnant, untuk ni. Okay, so ni EO safety for newborn. Okay, remember for newborns, you boleh guna EO. Macam Hana, I start guna EO kat dia from dia umur few hours old. I think about, dia lahir pukul 12, I jumpa dia balik pukul 4. So about 4 hours. 4 hours old. Okay. I guna frankincense. Masa tu for frankincense I dah habis. Dalam botol tu pun dah habis dah sebenarnya. Ada kesan-kesan je. So I just top up dengan fractionated coconut oil and I label kat situ first massage. So masa I dapat Hana balik tu, dia baru bangun tidur, baru tukar diaper, baru mandi. So dia happy. So I buka semua baju dia, semua I massage. I massage kat dia, I cakap dia, cakap lah bonding, you know, bonding. Cakap dia, masa tu dia tak ada nama lagi. I rasa, I panggil dia baby je lah, adik ke baby macam tu lah. I pun dah tak ingat apa I cakap. Tapi bonding lah, cakap ni mama, okay, ada abang nama Koid, ada abah, semua orang sayang adik. Semua orang tunggu adik lahir. Macam tu lah. Lepas tu cakap-cakap dengan dia sambil massage. Sapu kat bubun dia, kepala dia. Lembut-lembut je. Jangan kau pergi massage kuat-kuat pula. Okay, sapu. Relax. Bagi dia relax. Okay, memang you nampak lah. You boleh rasa tau kaki dia pun macam relax instead of macam keras macam tu kan. Sebab dah. Lepas tu so shock kan dapat kena massage. Lepas tu I bagi dia breastfeed. Rasa macam best lah. The perasaan tu sangat best. Okay. Orang masa tu nurse yang hantar tu pun tengok je macam oh wow bestnya wanginya macam tu. Okay. So you can do that. Okay, kalau you tak ada frankincense you boleh guna lavender. Okay. It's just, I tak rasa, I rasa macam tak ada drops pun dalam tu. It's just kesan oils, kesan frankincense dalam botol 15 ml tu. Okay, and fractionated coconut oil. Memang wangi lah, okay. Alright. So make sure you ingat all this. Kak Izam dia suka frank tapi dia tak boleh diffuse je. Nanti kawan dia datang. Tu je. Okay, so remember this. Okay, the safe oils. Okay, frankincense, lavender, tea tree, wild orange, chamomile, RC. Beli tak? RC. Okay, how relaxing to me sekelang kabut yang chaos nak belah satu-satu tak lah. Sebab satu lah boleh dibelai macam tu. Okay, tapi I rasa macam much more relax lah masa pregnant, masa bersalin tu semua lebih ni lah. Tapi I tak boleh nak compare lah to first one sebabnya masa first one tu I was really high on emotions lah. I just lost my mom. My mom passed away masa I pregnant 7 months dengan Koid. So
and then Kak Aid lahir pula on the same day as my mom's birthday. So diorang share the same birthday. So my emotions tu memang kau high lah. So tak boleh. So memang tak boleh compare lah to it. But I am much more happier. Okay. I am much more happier and masa pregnant semua tu pun I think sebab I ada CL. So macam-macam benda settle, so tak payah fikir. So I rasa that also helpful lah for me. Okay. So I think macam ni pun you all tahu dah. And newborns only need 1 to 2 drops in 30 to 50 ml carrier oils. Okay. Macam I hari tu masa Hana lahir tu I buat 100 ml, I guna 3 drops sahaja EO. Untuk massage oils dia yang boleh pakai daily. Okay. So habis I buat 3 botol, so 300 ml habis 3 bulan. 3 bulan setengah ke 4 bulan macam tu. Lepas tu I start terus pakai roller. Sebab roller dah boleh pakai 1 to 3 drops per 10 ml. Okay. So masa sekarang ni, kalau nak cerita sekarang ni doTERRA dia dah ada kids punya EO. Okay. Kids yang roller tu, kids roller yang potong putih tu 6 months and above terus boleh pakai. Okay, kalau below 6 months, I rasa better buat sendirilah. Sebab diorang tak pakai banyak oils pun. Apa je masalah baby kan. Masalah dia tidur, sakit perut, tu je pun. Block dark kalau selain peppermint, boleh guna apa? Jiran tengah block dark. Cypress? Lemongrass? Cypress boleh? Lemongrass boleh, I think. Peppermint ni. Lemongrass kan. Peppermint ni dia bukannya sebenarnya dia bukannya untuk block dark, dia untuk kurangkan dia untuk kurangkan susu. So dia bila dia susu tu production kurang, so dia taklah block. Tu je sebenarnya. Faham tak? Okay. Cypress is better for flow. Okay. Ada for jaundice baby tak? Tapi boleh legakan block tu lah. Yes. Boleh legakan lah. Dia boleh for flow. So dia akan keluar cepat lah. Okay. Kalau ada peppermint diluted mana-mana boleh je. Ada orang tanya siapa yang tak boleh for breastfeeding moms other than peppermint. Peppermint is the only known oils yang reduce milk production. Kejap, for jaundice ni kan, Sarah. Untuk jaundice, dia kalau you nak buat baby tu on phototherapy, you tak boleh sapu any oils. So macam sebenarnya it doesn't work that way. Tahu tak, kalau baby tu ada jaundice, you nak buat dia phototherapy, you tak boleh sapu any oil solution. Nanti terbakar kulit dia. So it's not advisable to apply lah. Betul tak doktor? Doktor sekalian? I rasa betul kan? You tak boleh sapu anything. Okay. So kalau dia ada lower, so kalau dah ada I tak tahulah macam mana. So kalau ada jaundice, you kena phototherapy dan you tak boleh sapu, then that's it lah, tak ada lah. Okay, kalau ada jaundice, I rasa macam tu je lah kot. Okay, G6PD deficiency nak avoid apa? All the mint oils, peppermint. Okay, peppermint is the one oil yang you kena avoid, including dalam blends, which is Digestion, Easy Air, Deep Blue, apa lagi? Itulah kot yang paling common.
So what you have to do is find other oils. Okay, what you have to do, you have to find other oils lah. Macam kalau Easy Air, you gantikan dengan Clarify. Ataupun ni lah, nak avoid sampai bila-bila. Kalau dah ada tu. Okay, I rasa macam I ada baca, dia cakap avoid sampai the child can say if you guna oils tu around him or her, dia rasa dia boleh cakap. Macam dia boleh cakap, dia rasa tak selesa. Dia boleh cakap sampai dia boleh rasa macam dia ada rasa tak boleh nafas ke, or I feel my chest is tight ke, atau I cannot breathe ke, macam tu. Dia boleh cakap sampai dia boleh tahu yang dia rasa tak selesa. So kalau macam 2-3 years old ni, I rasa nangis je kan. So it's not advisable yet. I feel depends on the child lah. I think macam kalau depends on Qaid, the ability of bercakap tu sampai umur 4 years old, 5 years old baru dia boleh cakap yang dia rasa perut dia sakit ataupun dia rasa tekak dia sakit. Dia boleh cakap macam Qaid sakit kat sini. Dia boleh cakap macam tu. Okay. So I feel like sampai the kid boleh cakap yang dia tak comfortable. Okay, faham tak? So depends on the child lah basically. Sebab macam Hana ni sekarang ni, she's already 2+ and dia boleh cakap yang dia nak apa, semua dia nak, tapi dia tak boleh nak utter the words dia nak apa. Lambat. Dia lambat tau. Macam tadi dia nak donut, dia nak apa sebenarnya. Dia macam struggling to find that vocab tau. Nak. Lepas tu baru dia cakap dia nak donut. Okay, so at this stage, kalau dia ada G6PD, I won't use it. Sebab dia tak boleh cakap lagi. Dia tak boleh bagi tahu. Dia nangis je. Okay, so that's not good lah. So kita tak tahu apa masalah dia. Kalau dia boleh cakap macam tu, and then kita boleh buat further actions yang lebih cepat kan. Sebab it's very dangerous lah, so G6PD ni. Okay, alright. So make sure you only use pure essential oils for your child, for you and your family. Okay, I rasa for baby lah, sikit lah kita sambung baby. Sekejap, apa dah ni sebenarnya? Dah 10:30 dah, macam tu lah. Okay. Rasa macam sikit-sikit kan. Okay, so tengok sini lah, I memang guna all this safe oils je lah. Tummy trouble ni for baby, I pakai white orange dengan fennel instead of Diazen. Okay, for newborn. Kalau dah besar sikit boleh pakai Diazen dah. Okay, sekejap Ni, all these safe oils, okay, awal-awal masa newborn sampai 6 months old, lepas tu dah boleh dah pakai. With dilution of course. Okay, yang ni masa awal-awal tu sebab kita tak tahu apa masalah dia. So bila dia dah besar sikit, bila dah 6 months macam tu, dah boleh guna all the other oils. Macam On Guard apa semua tu with dilution lah. Okay, you introduce sikit-sikit lah, janganlah 6 months satu hari kau bagi semua, janganlah. Introduce satu-satu, tengok dia macam mana. Okay, lagi satu, saya nak cerita pasal oils ni kan. With kids, buat apa best? Okay, alright. With kids, you don't have to use a very high. Satu, you tak payah guna banyak-banyak. Satu lagi, you tak payah guna oils yang kompleks-kompleks. You pakai basic oils je. Oils yang lembut-lembut je. Okay, macam hari tu Hana, dia demam. And I nak travel. Masa tu I nak pergi Sabah. Ni last year punya cerita lah. I nak pergi Sabah. And dia demam. Tiba-tiba dia demam, batuk and semua. So I duduk belasah On Guard.
abrivote, clove, cinnamon bark, all the hot oils, the oregano, belasah kau-kau punya, konon-konon nak bagi cepat baik lah. End up dia demam. Kau lagi tegur anak aku sakit. Lepas tu, lepas tu kan, satu hari tu I rasa macam dia panas lah. Betul I macam masa tu terfikir tau, dia panas and kau pakai oil yang panas. So instead of pakai oil yang panas-panas macam oregano, cinnamon bark, semua tu kan. So I tukar, malam tu I pakai frankincense dengan lavender. Terus baik weh demam dia. Terus baik demam dia. Dia masih sesama tapi dia baik demam. Dia dah tak demam dah. Dia macam masa tu dia low grade je tau. Demam dia macam bila travel dengan kids, I memang akan bawa semua dia orang punya termometer, apa benda, picagari apa semua I bawa. Okay. So I duk monitor dia punya ni lah, low grade je, 37 point tak sampai 38 lah, 37.8, 37.7, tak sampai 38 pun, tak ada pun, tak lebih pun. So low grade tapi dia demam and badan dia panas, kita boleh rasa badan dia panas. And dia tak cranky apa semua tapi cuma dia kita boleh rasa lah badan dia panas and setiap kali macam stop apa semua I akan mandikan dekat toilet semua, akan tukar diaper je, mandikan bagi dia sejuk kan. Lepas tu bila malam tu lah that one, sebab I travel lama masa tu, about 6 days ke macam tu. Masa second ke third day tu I dah gelabah dah lah, anak tak baik-baik lagi kan. So I rasa dia penat, so assume dia penat duduk dalam kasut semua kan. So malam tu I try pakai diffuser, letak frank dengan lavender. Padahal tempat yang tak biasa kan, tapi aku belasah je. Malam elok, malam tu dia besok tu terus dia tak demam dah. Okay, dia dah baik and dia okay. Tapi dia masih sesama. Lepas tu kita orang travel sampai ke Kundasang apa semua, dia okay je. Dia tak demam dah. Basically dia tak demam lah. Masa tu mata dia pun sampai macam bengkak macam tu. And after that baru dia nampak macam okay. Muka dia dah tak sembab semua. Bayangkan. Okay. So you don't have to use super power oils macam super oils macam tu lah. So with kids, with smaller kids especially, masa tu she's barely 2, 1.5 baru. Tak sampai pun 1.5, 1 and 4 months. About a year ago lah lebih kurang. So you guna all the basic oils yang lembut-lembut je. Okay. Alright, faham tak? Okay. Alright. So ni adalah the starter kits lah. If you belum ada any of these kits, you should start with lah one of these. Okay. Kalau ni I rasa this one, kalau you tengah pregnant ataupun you belum pregnant, you boleh start with this one. And then sebab all the oils kat sini nanti sangat berguna lah. Okay, ataupun kalau macam dah nak habis pregnancy apa semua, I feel like okay, bye Sarah. Okay, so if you dah pregnant semua, you boleh guna this set. Dua ni sama je oils, the top 10 oils dengan ni. Okay, so dalam masa 3 hari, because you are here, dalam masa 3 hari, you boleh dapat wild orange free with silver club special. Okay. So I think that's all lah kot for ni. I nak screenshot lagi sekali. Okay. Ada lagi tak? Starter kit tu macam perfect sangat. Yes, starter kit tu sangat perfect untuk siapa yang belum pregnant and baru-baru pregnant. Sebab ada deep blue, ada aroma touch. Okay. So, sekejap. Mana dia? Okay, I dah stop. Ni kan. Alright. I think if you have any more questions, boleh tanya sekarang sebelum I end. Sebab dah 9.40 pun. I selalu target 45 minit. Selalu sampai sejam juga.
Okay. Alright, siapa yang ada nak beli that starter kit, if you want to try, okay, boleh ni lah check with your siapa yang invite you today. Okay, I think that's all. Thank you very much. Jumpa hari Jumaat, EON Kids. Okay, EON Kids. Ingat tau, okay, ni yang promo kau, okay? Last day, last for this month. Okay, bye. Thank you. Right, bye. Good night. Good night, guys. Okay, I end. Mana nak